Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton dan juga kepada semua subscriber. Welcome back to Easy Fast. Baik, pada video kali ini ya, tentang STR 2024 ya. Memang ya akan ada yang gagal. Tak dinafikan. Akan ada yang gagal, dan dalam video kali ini ya, aku nak jelaskan macam mana boleh gagal, siapa yang akan gagal. Jom. Untuk pengetahuan semua ya, terdapat senarai kegagalan ya. Banyak, 42 ke semua. Ya, alasan kegagalan. Jadi dalam video kali ini tak ada aku nak sebut sampai 42 alasan tu ya, tapi aku nak sebutkan alasan yang biasanya gagal. Okey, tapi sebelum itu aku nak bagi tahu ya, untuk perkara kegagalan ni aku nak bahagikan kepada dua ya. Yang pertama, pemohon sedia ada yang dah memang okey daripada segi pembayaran terdahulu, dan satu lagi cabang ya, permohonan baru dan kemas kini ya. Okay, baik, sekarang kita pergi kepada permohonan baru dan kemas kini. Okey, baik. Antara alasan kegagalan yang akan timbul ya, semasa semakkan keputusan nanti, benda ni pasti keluar ya. Salah satunya, maklumat pengenalan pemohon berbeza dengan semakkan data agensi melibatkan nama, nombor kad pengenalan, status kewarganegaraan ya. Perkara ni aku pernah cakap dulu ya. Ini akibat daripada semak silang yang berlaku dengan berbagai-bagai agensi. Yes, alasan ini akan timbul. Okey, dan kedua ya, maklumat pengenalan pasangan berbeza dengan semakkan agensi melibatkan nama dan nombor kad pengenalan. Ini pula ya, kesilapan yang berlaku hasil semakkan ya, dengan kata orang JPN selaku ya yang menyimpan data perkahwinan bukan Islam, dan bagi orang Islam pula di Jabatan Agama Islam ya. Jadi maklumat ni perlu sama, tak boleh nama ataupun IC tak sama. Dan seterusnya, maklumat pengenalan anak berbeza dengan semakkan data agensi melibatkan nama dan nombor kad pengenalan. Maklumat anak ya, pengenalan anak, nombor IC anak. Untuk pengetahuan semua ya, anak yang kita boleh masukkan dalam senarai anak tanggungan ialah 18 tahun dan ke bawah ya. Atas 18 tak boleh. 21 baru boleh masuk kategori bujang. Okey, dan seterusnya, hubungan pertalian antara anak dan pemohon pasangan tidak sepadan dengan data agensi. Ini perlu dikemukakan ya, bukti pertalian anak ya, seperti sijil kelahiran ya, amat penting ya. Masa kita buat kemas kini ataupun permohonan baru, kita muat naik dokumen berkenaan. Okey? Dan yang biasa orang kena ya, antaranya pemohon tidak melepasi syarat kelayakan. Ini kalau anda dapat alasan ni keluar gagal, bermaksud anda ni memang tak layak lah cerita dia. Terutama daripada segi pendapatan. Kena check balik, kena apa orang cakap apa? Clearkan balik pendapatan anda berapa. Ya, lebih RM5,000 anda tak akan dapat STR langsung. Ya, itu adanya. Dan seterusnya, semakkan rekod agensi mendapati pasangan atau pemohon berpendapatan melebihi RM2,500 atau RM5,000. Macam aku cakap tadi lah, benda tu berkaitan ya. Jadi kalau orang kata melebihi RM5,000, memang tak akan dapat. Okey, next. Anak mempunyai pendapatan berdasarkan semakkan agensi. Sebagai contoh ya, kita ada anak tu katakan bagi sesetengah golongannya, mereka menamatkan persekolahan anak awal setakat PMR, dan anak tu masih berumur tidak melepasi 18 tapi dimasukkan. Jadi kalau semakkan mendapati anak yang tak cukup umur ni bekerja, maka kita akan gagal ya, untuk mendapat STR. Okey? Dan seterusnya, pemohon atau pasangan memiliki 3 atau lebih perniagaan milikan tunggal ataupun perkongsian. Ingat, bagi orang yang menjalankan perniagaan ya, sekiranya anda ada syarikat, anda ada SSM, tapi dalam masa yang sama anda memiliki 3 jenis perniagaan ya. Perkara ini tak, walaupun pada satu sijil pendaftaran perniagaannya satu SSM, tapi anda buat bisnes kedai makan restoran, anda buka car wash, anda buka kedai spare part bagi contoh, dalam satu SSM, maka tak boleh. Sedangkan itu pun tak boleh, apatah lagi kalau anda ada 3 SSM yang berbeza atas nama anda sebagai rakan kongsi sekalipun, tak boleh, anda akan gagal. Okey, dan seterusnya, hasil semakkan mendapati pemohon dan ataupun pasangan berdaftar sebagai 1. Pemegang saham, 2. Pengarah syarikat, 3. Perkongsian liability terhad, pun anda akan tak layak ni. Ini kategori tak layak langsung, sebab anda bukanlah kategori yang layak sebenarnya. Okey, dan seterusnya, yang ini menarik ya. Semakkan rekod agensi mendapati pemilikan kenderaan pemohon ataupun pasangan ataupun anak ataupun anak kita melebihi had kemampuan bagi golongan berpendapatan rendah ya. Ini banyak diperkatakan, ramai yang terkena, antara sahabat-sahabat aku ada yang terkena ya. Mereka memakai kenderaan 4x4 ya, tapi itulah bekerja sendiri ya, menguruskan ladang-ladang kebun, gagal ya. Walaupun secara kasarnya pendapatan mereka ni ada turun ada naik ya, ada turun ada naik. Okey,
Dan seterusnya, pemohon ataupun pasangan mempunyai transaksi pemilikan hartanah melebihi 350,000. Jadi kalau anda ada hartanah yang melebihi 350,000, kita kena fahamlah hartanah ni bukan masuk tanah aja, rumah pun sama. Sekiranya kita ada rumah yang harga melebihi 350,000, kita tak layak untuk STR. Okey? Ini kalau orang kaya memang tak dapat ni Pemohon ataupun pasangan mempunyai transaksi pembelian saham, main saham, tak layak. Okey? Pemohon dari luar negara secara dalam sekiranya anda membuat permohonan dalam talian tapi daripada luar negara, harap maklum, permohonan anda dapat dijejak IP address anda daripada mana. Jadi kalau anda contohlah bekerja ataupun tinggal sementara di London lah contoh, tapi di London anda isi, anda tak layak, anda akan gagal. IP address anda diketahui di mana anda berada, anda buat kemaskinan itu daripada negara mana, semua itu diketahui dan anda akan gagal. Okey? Dan banyak lagi sebab-sebab lain yang kalau aku nak cerita panjang lebar. Tapi ada satu perkara penting yang kita harus tahu, kesemua permasalahan ini secara lazim ia akan boleh ada diselesaikan dengan cara rayuan dan ada yang secara tak boleh rayuan. Yang mana gagal akibat perkara yang dibenarkan ada untuk buat rayuan, anda boleh buat rayuan. Tapi sekiranya anda memang secara hakikat dan hakikatnya tak layak atas faktor yang paling penting, faktor pendapatan, anda tidak akan dapat. Jadi daripada segi situ kita boleh nampak pentingnya kewujudan pengkalan data utama padu tu dengan 39 soalan yang kita perlu jawab tu. Hasil daripada kajian daripada data padu itu nanti, maka tak akan timbullah masalah-masalah tu lagi. Tapi buat masa sekarang ni, ini benda ni berlaku dan STR masih lagi menggunakan pakai data LHDN. Itu dah. Okey, sekarang kita pergi kepada pemohon yang sedia ada pula. Bagi pemohon sedia ada yang memang selayaknya menerima memang B40, memang layak, memang berpendapatan 2,500 ke bawah ataupun lebih daripada 2,500 pun, tapi anda memang layak, tak ada bersangkut dengan apa-apa perkara, harta, pendapatan sampingan, pemegang saham seperti aku cakap tadi tu, maka dan juga sekiranya anda penerima sedia ada dan tidak membuat apa-apa pengemaskinian kerana tak ada apa perkara yang nak diubah, maka satu je aku nak cakap, anda akan terima. Terutama golongan B40 yang berpendapatan 2,500 ke bawah, tak ada masalah bagi anda untuk STR ni. Itu dia. Jadi semoga manfaat apa yang aku sampaikan, semoga jelas. Memang akan ada yang akan gagal semasa kita semak keputusan nanti. Kita jangan jangka semua akan lulus. Kemudian majoriti yang gagal ni ialah daripada permohonan baru dan kemaskini yang tidak lengkap. Jadi harap faham, jelas. Tentang padu tak ada kena-mena secara amnya. Tapi ia satu hari nanti, bukan sekarang, satu hari nanti, aku yakin hujung tahun ataupun tahun depan, barulah maklumat dalam perkara data utama itu akan diguna pakai sepenuhnya untuk pembayaran bantuan kerajaan ataupun STR pada tahun depan. Semoga jelas. See you guys in the next video. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat semua. Bye-bye.